السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa'ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung semula pengajian kita daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ataupun hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan perbincangan pada hadis yang ke-12. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-hadits ats-tsani 'ashar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره. Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan hadis yang ke-12 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan gelarannya, namanya Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, termasuk di kalangan baiknya Islam, termasuk dalam baiknya Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni, apabila dia meninggalkan apa-apa yang tidak penting baginya. Hadithun hasan, hadis ini adalah hadis yang hasan, rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi dan selainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, perbincangan kita berkaitan dengan hadis ini meliputi dua aspek yang penting. Pertama, dari sudut riwayah hadis ini, seperti mana yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Apabila dia menyebut tentang hadis ini, dia kata hadis ini rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi. Dan beliau juga telah pun menyatakan ataupun menghukum sanad hadis ni sebagai hadithun hasan, hadis yang berstatus hasan. Dan akan tetapi apabila kita lihat secara lebih terperinci hadis ini, apabila Imam Tirmidzi riwayatkan dalam kitabnya Al-Jami', beliau menyatakan qala Tirmidzi gharib. Dia kata setelah disebut hadis ni, dan dia kata hadis ni adalah hadis yang gharib. Gharib adalah satu istilah yang diguna pakai oleh al-Imam Tirmidzi apabila dia nak mengisyaratkan kepada kedhaifan hadis tersebut. Lalu bagaimana al-Imam An-Nawawi rahimahullah menilai hadis ini sebagai hadis yang hasan? Maka kita katakan dalam hal ini para ulama hadis berbeza pandangan tentang status hadis ini dari sudut penisbahannya terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengambil pendekatan untuk menilai hadis ini sebagai hadis yang hasan kerana beliau melihat hadis ini diriwayatkan juga daripada jalur yang lain. Dan ini bila ada jalur yang lain, maka ia menguatkan antara satu sama lain. Maka atas dasar itu al-Imam An-Nawawi menilai hadis ini sebagai hadis yang hasan. Al-Hafiz Ibn Rajab dalam mensyarahkan hadis ini, dia kata waqad hasanahu Syekh al-Musannif rahimahullah. Dia kata
hadis ni telah dinilai hasan oleh penulis kitab ni, yakni al-Imam An-Nawawi. Lianna rijala isnadihi thiqat, kerana perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah perawi-perawi yang thiqah, yang boleh dipercayai. Jadi wa qurratu ibn Abdul Rahman ibn Haywail wathaqahu qaum wa dha'afahu akharun. Yang ni adalah masalah yang ada dalam sanad hadis ni. Nama perawi ni Qurrah bin Abdul Rahman, yang mana al-Imam Ibn Rajab dia kata perawi ni dinilai thiqah oleh sebahagian dan didhaifkan oleh sebahagian ulama hadis. Dan inilah yang membawa kepada perbezaan pandangan di kalangan para ulama hadis, bahwasanya hadis ini ada yang kata hasan, ada yang kata dhaif. Kemudian Al-Hafiz Ibn Rajab menyatakan, wa amma aktsarul a'immah, adapun majoriti para a'immah di sini imam-imam hadis, faqalu, mereka berkata, laisa huwa mahfuzan bihadzal isnad, maknanya hadis ini tidak di mahfuz ni adalah satu istilah yang diguna pakai oleh ulama hadis nak menunjukkan bahawasanya kalaulah yang lebih tepat dia diriwayatkan dengan cara yang sama ada sanadnya bersambung ataupun sanadnya tidak bersambung. Sebab itu dia kata mahfuz, wa innama huwa mahfuz an az-Zuhri an Ali bin Husain an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan. Dia kata yang lebih tepat dalam riwayat hadis ni adalah diriwayatkan oleh Az-Zuhri, yakni Ibn Shihab Az-Zuhri an Ali bin Husain. Ali bin Husain adalah seorang tabi'i, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mursalan, ia diriwayatkan secara mursal. Mursal adalah salah satu kategori hadis dhaif. Apabila seorang tabi'i meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia kata qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia seorang tabi'i. Tabi'i dia bukannya sahabat. Sahabat adalah individu yang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'ala al-Islam. Sahabat Nabi ni orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Lalu bila seorang tabi'i dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini bermakna antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada individu perantara antara mereka berdua. Masalahnya adalah kalau sekiranya perantara tersebut adalah sahabat Nabi, tidak menjadi masalah, kerana sahabat Nabi kulluhum udul, kata para ulama hadis. Sahabat Nabi semuanya boleh dipercayai, kan? Mereka ni dijamin, mereka ni tidak akan berbohong di atas nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun tabi'i, mereka tidak termasuk dalam kategori ini. Jadi tabi'i mereka boleh jadi juga perawi yang dhaif, kan, ataupun tidak thiqah. Maka atas sebab itulah riwayat mursal dinilai dhaif oleh para ulama hadis. Bahkan yang kata dhaif ni bukan orang biasa-biasalah. Mereka ni adalah a'immah, imam-imam, nuqad, para pengkritik ataupun penganalisa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Imam Ahmad, Yahya ibn Ma'in, Al-Imam Al-Bukhari, Ad-Daraqutni. Jadi depa ni semua ni menganggap bahawasanya riwayat yang lebih tepat dalam masalah adalah hadis ni adalah riwayat yang mursal, bukannya riwayat yang sanadnya bersambung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mursal ni termasuk di antara dia kategori dhaif, tapi dhaif dia bukanlah dhaif yang berat. Maka atas dasar itu para ulama hadis mereka menerima hadis ini dari sudut dirayah, yakni kefahaman maksud yang dibawa oleh hadis ini. Kerana
usul dalam hadis Nabi atau usul dalam Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyokong maksud yang dibawa oleh hadis ini. Maka atas dasar itu kita kata tidak menjadi masalah lah untuk kita nak beramal dengan hadis ini. Taib, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, itu sedikitlah dari sudut teknikal ilmu hadis, supaya kita adalah sedikit pendedahan dan cakna tentang bagaimana para ulama hadis menilai riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Hadis ni pendek saja, dan seperti mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ni, dalam muqaddimah kitab ni, dia pun dah sebut dah, fokus dia adalah nak cari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ni adalah termasuk dalam teras agama, usul agama yang bersifat jawami'ul kalim, yang mana dia ringkas tapi maksudnya padat, maksudnya luas kan. Jadi atas dasar itu beliau memasukkan hadis-hadis yang memenuhi kriteria tersebut. Macam kita baca hadis yang pada bulan yang lepas, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Jadi hadis yang ringkas, padat, tetapi mengandungi maksud yang luas. Jadi begitulah juga hadis kita pada malam ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Al-Hafiz Ibn Rajab bila menyatakan tentang hadis ini, beliau kata, wa hadzal hadis aslun azimun min usulil adab. Dia kata hadis ni adalah teras ataupun asas yang sangat penting dalam masalah adab. Benda yang kita rasa macam simple, tapi benda ni lah rupa-rupanya benda yang paling payah untuk kita nak buat. Tarkuhu ma la ya'ni, yakni kita ni benda yang tak ada kena mengena dengan kita, benda yang tak penting untuk kita ambil tahu, kita tak payah ambil tahu, kita tinggal. Dengar macam senang, tapi nak buat cukup susah. Tak payah kita pergi jauh. Tak sat ni, sebelum kita nak sembahyang maghrib, kita dah sampai dah di masjid, kita duduk di tempat yang cukup baik, rumah Allah Azza wa Jal, kita duduk tunggu nak masuk waktu maghrib, kita duduk sembang dah. Dan sembang kita ni macam-macam topik kita sembang, dan kadang-kadang termasuk dalam topik yang kita sembang tu ma la ya'ni, benda yang hakikatnya tak ada kena mengena dan tak penting pun untuk kita ambil tahu, tapi kita sembang juga. Tu tadi, cuba kira daripada kita bangun pagi tadi tu sampai sehari kita nak tidur balik, berapa banyak benda yang kita duk sembang, benda yang hakikatnya tak ada kena mengena dengan kita pun. Habis masa kita kot tang tu saja kan. Habis masa kita tang tu saja. Tu hari ni cuba kira kita ni umur berapa tahun dah? Kira kan. Jadi cuba kira dengan tempoh umur kita yang duk ada ni, berapa banyak dah masa kita telah habiskan kita sembang, kita dengar, kita tengok, kita buat benda yang hakikatnya tak ada kena mengena pun dengan kita, tapi habis masa kita duk buat benda-benda yang tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, itu saya nak bagi tahu gambaran awal betapa hadis yang ringkas ini hakikatnya memberi kesan yang sangat besar
dalam hidup kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat Nabi SAW kata, min husni islamil mar'i, termasuk di antara baiknya Islam seseorang, ini telah pun memberi isyarat kepada kita bahawasanya kalau dah Nabi kata termasuk dalam baiknya Islam satu orang, maknanya kita semua ni Muslim. Tapi Islam kita ni setiap individu ini berbeza-beza, tak sama. Islam tuan-tuan mungkin lebih baik 1000 kali ganda lebih baik berbanding dengan saya. Dan setiap daripada kita ini berbeza-beza tahap keislaman kita. Kita pun dah belajar termasuk dalam usul Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman kita ni yazidu wa yanqus. Iman kita ni bertambah dan juga berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, berkurang dengan sebab kita buat maksiat. Jadi tahap Islam kita ni tak sama. Tahap iman kita semua ni tak sama. Nabi SAW dalam hadis ni telah pun memberi isyarat bahawasanya termasuk dalam baiknya Islam satu orang ni. Maknanya kita kalau nak jadikan Islam kita ni jadi lebih baik, maknanya mungkin dari segi zahir, sebab bila kenapa disebut kat sini Islam al-mar'i, dia tak sebut iman, kerana ia merujuk kepada sesuatu yang bersifat zahir, kan? Sesuatu yang bersifat jelas. Umpamanya percakapan kita, perbuatan kita, apa yang kita buat, yang ni semua adalah perkara yang zahir. Maka Islam dilihat dari sudut yang zahir, manakala iman dilihat pula dari sudut yang batin. Maka dalam hal ini Nabi SAW mengingatkan kita untuk kita jadikan tahap keislaman kita ini berada di tahap yang paling optimum, paling bagus. Kan kita belajar dalam hadis Jibril sebelum ni, kan? Dia ada martabat Islam, iman dan juga ihsan. Ihsan ni kata Nabi SAW, an ta'budallah ka'annaka tarah, kan? Engkau mengabdikan diri kepada Allah seakan engkau melihat Allah Azza wa Jal. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau tak dapat lihat, maka ketahuilah bahawasanya Allah Taala melihat kamu. Jadi kita ni rasa kita senantiasa dimonitor, diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Jadi kita nak pi jadi ke tahap itu, nak capai ke tahap ihsan ni, termasuk antara salah satu perkara yang patut kita buat untuk menjadi seorang Muslim yang muhsin adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia tinggal benda yang la ya'ni ay la yahtam, benda yang tak penting bagi dia, benda yang tak penting. Baik, bila kita kata tinggal benda yang tak penting bagi dia, nak nilai penting ke tak penting tu nak pakai ukuran siapa pula? Setiap daripada kita ada kayu ukur masing-masing. Ada orang rasa yang kita bincang hari ni adalah satu benda yang penting. Ini melibatkan negara. Itu dia. Siapa dia sembang ketuk-ketuk meja. Ini baru saja kan, bajet tadi kan. Yang ni yang kita nak marah kerajaan ni. Dia mula sembang ketuk-ketuk meja. Kenapa tidak ada bantuan kan? Duk bagi kat ni macam-macam kan. Jadi kita ulah macam-macam benda kan. Pada kita rasa benda tu penting. Kita juga bercakap pasal orang, pasal anak orang. Pasal apalah anak dia tak nikah lagi, umur dah sampai 40 kan. Kerja dah kan. Aku duk tengok dia ni tak ada apa, semua dah. Yang tak nikah tu pasal apa kan? Hang tahu tak? Jadi kawan ni kata, hang pasal apa? Dia anak dia nak menikah biar kat dia. Dak ini penting.
Pasal apa yang penting? Ini melibatkan masalah umat. Kita Pulau Pinang ni rakyat orang Melayu tak ramai, jadi kita kena bagi ramai. Dia dah buat ramai pula dah. Cara dia punya sembang, dia rasa benda tu penting. Pasal kayu ukur penting tak penting tu, kayu ukur dia. Kayu ukur dia apa? Hawa, nafsu. Lalu di mana kita nak letak kayu ukur yang kata penting tak penting ni? Kayu ukur dia adalah kayu ukur syarak. Kalau syarak kata penting, ia penting. Kalau syarak kata tak penting, tak penting. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dalam hidup ni, macam saya dah sebut awal tadi, banyak benda yang kita suka terlibat dalam benda yang pada hakikatnya kita tak perlu terlibat pun dalam benda-benda macam tu. Dan percayalah, banyak masalah, musibah, kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ni pasal kita ni pergi masuk campur benda yang kita tak patut pun masuk campur. Kita pergi rumah kawan, kita tekan loceng. Tekan loceng, tak ada siapa. Tekan loceng, tak ada siapa. Assalamualaikum, tak ada siapa. Kita terus hantar ni, snap gambar, hantar dalam grup. Member kita ni semenjak dia sombong dengan kita. Aku tengok dia ni semenjak dia nak dapat naik pangkat, pakai kereta kemas ni, kita main rumah dia pun tak mau buka kan. Member dalam grup tu, member dalam grup pula. Dia ni memang lagu tu pun. Aku hari tu pergi rumah dia, lagu tu juga. Aku pergi duduk dekat loceng, dia tak mau buka pintu. Dia ingat kita siapa kan. Buat kita lebih kurang. Jadi pakat duk mengumpat kawan kita ni dalam grup. Sedangkan benda tu simple saja. Kita main rumah dia, tekan loceng. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza sta'dhana ahadukum thalathan falam yu'dhan lahu falyarji'." Kata Nabi SAW, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bila mana satu orang dia pergi rumah kawan dia minta izin 3 kali, kawan tu tak bagi keizinan, tak buka pintu ke apa-apa isyarat yang tak memberi keizinan pada kita untuk masuk ke rumah dia, kata Nabi SAW, falyarji', balik. Simple. Tapi kita memilih untuk nak memperbesarkan benda yang kecil saja. Benda ni berlaku kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, bila mana dia pergi nak jumpa dengan Umar. Dia pergi rumah Umar nak jumpa, minta izin. Umar pada waktu tu sibuk kan, dia khalifah, dia sibuk, dia tak buka pintu. Jadi kawan ni pun balik. Lepas tu bila dah selesai urusan ni, Umar kata, tadi aku dah dengar suara ni sahabat kita kan, dia ni dia pergi mana? Kawan tu kata tak ada, dia balik lah. Umar pun panggil, hari lain pula panggil, pasal apa yang hari tu hamai rumahku lepas pada hang minta izin sampai 3 kali, bagi salam 3 kali, lepas tu hang balik. Lepas tu Abu Musa al-Ash'ari kata, macam ni lah Nabi SAW perintahkan kami, ajak kami macam ni. Bila pergi rumah satu orang, bagi salam, minta izin 3 kali, kalau dia tak jawab, balik. Oh, Umar kata, hak ni aku tak pernah dengar lagi ni. Ada tak siapa-siapa yang boleh jadi saksi yang mana benda ni Nabi kata? Kalau tak ada, hang nanti kena. Pasal Umar ni dia cukup jagalah. Dia tak mau kita ni main duk nakal daripada Nabi SAW, benda yang Nabi tak kata kan. Kalau zaman lah ni kena dengan Umar tu ramai pakat kena kan. Kan. Jadi Abu Musa al-Ash'ari pun terpaksa lah pergi cari siapa-siapa. Jadi mailah ada satu orang sahabat Nabi, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dia lah kata tak apa, aku boleh backup hang. Dia pun bawa pergi jumpa dengan Umar. Dia pun habaq kat Umar, betul apa yang Abu Musa al-Ash'ari kata tu betul, aku pun dengar juga benda tu daripada Nabi SAW. Jadi nak habaq kata benda tu kecil saja, benda tu simple. Bahkan benda yang saya cerita tadi itu ada dalam
dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, Allah Azza wa Jal kata, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang yang beriman, jangan masuk ke dalam rumah sehinggalah yang mana bukan rumah kamu, sehinggalah kamu minta izin dan bagi salam ke atas penghuni rumah tersebut. Itu lebih baik bagi kamu. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum. Kalau hang dapati tak ada orang dalam rumah tu, tak ada siapa-siapa, jangan masuk dalam rumah tu sehinggalah diberi keizinan kepada kamu. Ayat dalam surah Nur ni, ayat 27 dan juga 28 ni, kalau tuan-tuan baca ayat-ayat sebelum daripada tu, daripada awal surah Nur, dia cerita pasal apa? Pasal pengharaman zina. Siapa yang berzina akan disebat dengan 100 sebatan. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Lepas tu Allah Ta'ala cerita pula, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Siapa-siapa yang tuduh wanita mukmin yang baik tapi dia tak buat mai 4 orang saksi, fajliduhum 80 jaldah, maka tibai dia ni 80 sebatan. Lepas pada tu, ayat-ayat selepas pada tu mengingatkan kita tentang kita ni jangan terlibat dalam benda-benda yang gosip. Sebab itu Allah Ta'ala kata, cerita Allah Ta'ala perjelaskan tentang peristiwa ifk. Tuan-tuan tahu sejarah peristiwa ifk yang fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha, kan? Yang mana dia tertinggal, kan? Cincin ke gelang ke, kan? Lalu dia patah balik dan sehingganya dia terpaksa balik dengan satu orang sahabat Nabi, sehingga bila dia balik dengan kawan tu menyebabkan orang pada waktu tu yang memulakan cerita gosip ni munafikin, menyebarkan gosip yang Aisyah ni ada skandal dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gosip dan cerita-cerita yang disebarkan, masalah dalaman, maksiat peribadi, ini semua masalah dia main daripada apa? Bila mana kita ni terjebak dan terlibat dalam benda yang hakikatnya tak ada kena-mengena pun dengan kita. Tapi kita pergi sembang, kita cerita, kita gosip, lalu akhirnya memberi kesan yang besar. Kesan macam mana? Boleh jadi rumah tangga orang huru-hara hanya disebabkan cakap-cakap yang asalnya berita yang tak pasti. Jiran sebelah rumah kita tengok, ni bukan suami dia, balik. Kita pun ambil video, ambil gambar, hantar dalam grup sembang. Video tu boleh kita sebar sampai orang kata, ni dia ni buat benda yang tak senonoh. Salah sekali sampai ke laki dia di pejabat. Rupa-rupanya yang tu adalah adik dia. Kita tak kenal. Tapi hanya disebabkan benda yang kita tak patut pun masuk campur, kita masuk campur. Akhirnya menyebabkan boleh berlakunya banyak musibah dalam masyarakat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak ulah bab ni, sebab itu kata para ulama, tarkuhu ma la ya'ni, tinggal benda yang tak ada kepentingan pada dia, tak ada kena-mengena dengan dia, benda yang tak penting ni, termasuknya benda ni boleh jadi sama ada ia dalam bentuk qaul, perkataan, ia juga boleh jadi dalam bentuk fi'il, perbuatan. Kita pi pada perkataan. Perkataan ni benda yang paling mudah lah untuk kita nak sebut tentang hal ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw
Au liyasmut. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka dia hendaklah cakap benda yang baik ataupun diam. Al-Hafidh Ibn Abi Dunya tulis satu kitab. Nak tajuk kitab tu tuan-tuan dah tahu nama tajuk kitab tu apa? As-Samt. Kitab tentang diam. Cerita pasal diam, boleh tulis satu kitab bincang pasal diam. Pasal apa? Pasal kita tak boleh diam. Pasal kita tak boleh diam. Kita susah nak kawal mulut kita ni. Dan mai pula zaman kita hari ni, bukan setakat mulut, jari kita pun tak boleh diam. Bukan setakat sebelah, dua-dua belah duk pegang ni. Tak boleh duk diam. Ada saja nak bercerita. Ada saja nak bercerita. Dan ada saja topik yang kita akan bercerita. Maka kita lihat banyaklah kerosakan, banyak musibah, tuduhan yang berat, yang mana kita rasa benda tu ringan. Tuduh orang berzina, tuduh orang ada skandal, tuduh orang liwat, dan kita bercakap benda tu dengan begitu lantang dan kita berbangga menyebut benda tu. Sedangkan fajliduhum 80 jaldah, kalau tak bawa main 4 orang saksi, sebat dia 80 sebatan. Ini bukan benda main-main. Ini melibatkan maruah seorang Muslim. Tapi kita rasa benda ni ringan. Kenapa? Pasal kita mungkin rasa benda tu biasa. Cakap pasal gosip artis, gosip pelakon, gosip ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Hang tahu ustaz ni, aku rasa dia pasang seorang lagi. Siapa mula buat? Aku tengok dia ni, lepas tu kita follow pula dia ni duk like siapa, gambar siapa, apa semua. Kita pun buat cerita, screenshot sana, masuk dalam grup sana, kita pun bincang ni, ustaz kita ni pun nampak satu macam. Jadi asalnya gosip-gosip ni hanya melibatkan artis, pelakon, penyanyi saja, rawit habis sampai orang agama. Jadi termasuk juga politik, orang politik. Habis semua kita rawit. Lalu ini semua menjadi topik perbincangan kita dalam kehidupan kita, dan habis masa kita pada benda-benda seperti ini. Lalu akhirnya last sekali kita ni jadi apa? Jadi muflis lah, tak ada apa dah tinggal, punyalah duk sembang. Akhirnya kita terjebak dalam benda yang tak sepatutnya. Kemudian yang kedua, dari sudut fi'il, perbuatan ni boleh jadi lihat, tengok. Sebab tu dalam surah An-Nur tadi, ayat lepas pada tu cerita tentang anjuran supaya orang mukmin di kalangan lelaki dan juga perempuan ni, Allah Ta'ala suruh kita buat apa? Tundukkan pandangan. Kita selalu bincang bab ni, tundukkan pandangan ni ialah jangan lihat aurat orang dan sebagainya. Itu satu hal, benar. Tapi tundukkan pandangan juga, benda yang tak perlu kita tengok, tak payah tengok. Kita pergi rumah orang, kita tengok monitor habis, pergi bilik ayak dah, monitor habis, tengok ni daki sana nampak ini depa ni. Balik kita pergi sembang, orang tengok dia bilik ayak depa ni punyalah teruk. Kita pergi masuk dapur rumah dia, kita pun tengok depa ni, nampak dapur macam tak pernah duk masak, memalas depa ni. Oh, kawan tu besar hati jamu kita, mai hidang, mai apa, cok pisang, ayak teh. Oh, kita tengok teh nampak tak sopa ayak teh pun, haula wala quwata illa billah. Banyak dah tuan-tuan, kita telah habis masa dan juga hidup kita pada benda yang benda yang hakikatnya kita tak perlu pun,
terjebak dan juga terlibat dalam benda tersebut, akhirnya kita terjebak. Tuan-tuan, Allah Azza wa Jal menyatakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamilah وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, dan sesungguhnya dan demi sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami ni sedia maklum tentang apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, sedangkan kami ni lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, semasa dua malaikat ni duk menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu lagi duduk di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya ataupun perbuatan yang dilakukannya melainkan ada di sisinya malaikat yang senantiasa mengawasi, menulis, merekod apa yang kita buat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini menjadi asaslah perbincangan kita pada malam ni, yang mana kita sepatutnya meninggalkan benda-benda yang hakikatnya tidak penting pun untuk kita terlibat. Jadi kita bimbang sagi kita terjebak dalam mengumpat orang, memfitnah orang ataupun mengeji orang, lalu perkara tersebut direkodkan oleh para malaikah, yang mana akhirnya menyebabkan kita jadi muflis pada hari akhirat nanti. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Al-Imam Al-Kharaiti dia tulis satu kitab, nama dia Makarimul Akhlaq, himpunan akhlak-akhlak yang mulia. Dia buat mai satu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang mai jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dia kata wahai Rasulullah, inni muta'un fi qaumi fama amuruhum. Dia kata aku ni jenis orang dengar kata, di kalangan penduduk kampungku, kaumku, depa ni dengar kata aku. Fama amuruhum, apa yang aku nak perintahkan mereka, apa yang aku perlu nasihat mereka. Qala lahu, kata Nabi SAW, murhum bi ifsya'is salam, perintahkan mereka supaya sebarkan salam, wa qillatil kalam illa fima ya'nihim, dan hendaklah kurang bercakap melainkan pada benda yang penting saja. Nasihat tu simple saja. Jadi Nabi SAW pesan supaya kita hanya bercakap pada benda yang penting sahaja. Hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, Allah Azza wa Jal juga menyatakan dalam Al-Quran, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada banyak ucapan, percakapan orang duk bisik-bisik, duk sembang-sembang di kalangan orang ramai ni, illa man amara bi sadaqatin, melainkan yang nak kata ucapan sembang-sembang yang baik ni bila mana dia melibatkan amara bi sadaqatin, bila mana kita nak suruh orang bersedekah, au ma'rufin, atau suruh orang buat yang baik, au islahin bainan nas, ataupun memperbaiki hubungan sesama manusia. Jadi kalau hak tu okey, selain daripada tu kita kena tinggal. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, para ulama bila membahaskan tentang bab ini, mereka juga, ini antara faedah yang saya dapat daripada Syekh Abdul Salam Asy-Syuwair bila dia menghuraikan hadis ini. Dia kata termasuk di antara perkara yang ma la ya'nih ni adalah benda-benda, pertama sudah semestinya benda-benda muharramat, benda-benda yang Allah Ta'ala haram. Maka yang tu termasuk di antara benda yang patutnya kita tak terlibat dalam benda tu. Makruhat, benda yang makruh. Dan juga
fudul mubahat, benda-benda mubah yang kadang-kala kalau kita banyak sangat terlibat dalam benda mubah ni, dia boleh pi kepada perkara yang makruh, maka kita kena tinggal benda-benda. Dan juga benda-benda yang syubuhat, benda-benda yang samar, yang tak jelas. Dan termasuk juga benda-benda yang samar dan juga tak jelas, ada benda dalam agama ni yang Allah Azza wa Jal tidak perincikan maklumat tersebut. Allah Ta'ala bagi tahu secara umum, secara general. Maka kita, prinsip kita adalah beriman seperti mana yang Allah Ta'ala nyatakan. Sudah, berhenti takat tu. Tak perlu kepada perbincangan yang panjang, pendetilan secara terperinci, perbahasan. Sedangkan Allah Ta'ala dah sebut benda macam tu, kita beriman. Amantu billah, yang ni khusus dalam masalah sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi benda yang Allah Ta'ala sebut, sifatkan dirinya dengan sifat tersebut, kita beriman. Amantu billah, kita seperti mana Imam Syafi'i kata, amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang datang daripada Allah Azza wa Jalla berupa wahyu Al-Quran, ala muradillah, atas maksud dan juga makna yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah. Tapi kita memilih untuk nak terjebak dalam perbahasan yang akhirnya membawa kita kepada syubhat, yang menyebabkan kita buat pula perbandingan. Oh, kalau kita kata macam ni, oh, kita telah menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Itu satu sudut. Satu sudut lagi, ada benda yang dalam agama ni Nabi SAW tak memberi pun, tak menganggap benda tu satu benda yang penting. Para sahabat Nabi SAW juga tidak menganggap benda tu satu benda yang penting. Ada dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita pasal Ashabul Kahf. Ashabul Kahf. Ashabul Kahf cerita pasal yang mana mereka ni lari. Mereka beriman, mereka diburu oleh raja pada waktu tu, kan? Mana mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka lari masuk dalam gua, Allah Ta'ala tidurkan mereka, kan? Cerita tu disebut dalam Quran, habis takat tu mereka mangkit dah, yalah cerita tu. Tapi kita punyalah nak perincikan. Oh, kita pergi cari pula, dia ni siapa nama Ashabul Kahfi ni, seorang-seorang ni nama apa, anjing dia jenis apa, nama apa, spesies apa, color apa, nampak. Mala yakni, adakah pengetahuan tentang pendetilan Ashabul Kahfi itu boleh menambah iman kita? Tak ada, tak perlu, sudah, tak payah sembang. Sama juga dalam hadis Nabi SAW, ada benda yang Nabi tak perincikan, maka kita tak perlu. Tuan-tuan pernah tengok ada satu kontroversi di dalam negara kita ni, bila ada satu orang hamba Allah di kalangan ustaz ni lah cerita pasal apa sebenarnya berlaku tentang ayat mandian Nabi SAW, jenazah Nabi SAW. Dia boleh cerita punya sembang, kan? Dalam ceramah tersebut punya panjang macam mana ayat mandi Nabi, jenazah Nabi SAW. Kita kata, ya akhi, benda ni boleh buat apa pada kita? Adakah boleh menambah iman kita? Dan satu lagi, benda ni sebenarnya mai daripada mana? Mai asal usul cerita ni mai daripada mana? Jadi kalau tak ada manfaat, tak payah, kita tak payah sembang dah. Ada perbahasan, saya pernah baca satu buku cerita pasal Nabi Adam AS. Dia ni tanah ambil daripada bumi India, ambil daripada sana. Kan tanah apa Nabi Adam tu buat daripada macam-macam tanah, ambil dari sana, ambil dari sini. Kita kata benda ni main daripada mana? Dan pasal apa yang kita nak terjebak dalam perbincangan seperti ini? Lalu kita katakan, maka ada benda dalam agama ni yang syarak tak perincikan, maka kita tak perlu perincikan. Kita berhentilah takat. Seperti mana yang Nabi SAW cerita, kita beriman, sudah. Dan kita berusaha untuk nak tambah baik diri kita sebagai seorang Muslim dengan cara yang lain, yakni dengan cara menghidupkan sunnah Nabi SAW, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Itu. Tapi masalah dekat tark, tinggal, itu je jadi
masalah besar. Kita mungkin boleh buat dari sudut buat sesuatu amalan, tapi nak tinggal itu jadi susah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini hadis yang simple, ringkas dan padat, maka kita sepatutnya berusahalah untuk nak mengamalkan hadis ini dalam kehidupan seharian kita. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. Salatu Hati Muhammadin al-Wasiyah wal-Fadilah wa ba'athahu maqam Mahmud alladhi wa'adta. Baik, hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian, kita sambung sikit je lagi. Hadis ini sebenarnya tidaklah membawa maksud yang kita perlu meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sebab ada orang bila ditegur dengan cara yang baik tentang perkara mungkar yang dia buat, lalu dia kata tak payah masuk campur lah urusan kan. Yang ni urusan aku kan, siapa-siapa nak jaga tepi kain ke dan sebagainya. Kita kata benda macam saya sebut tadi, benda yang dianggap penting itu, ukuran penting tak penting adalah ukuran syarak. Syarak menyatakan bahawasanya bila melihat sesuatu kemungkaran berlaku di depan kita, maka kita perlu menegur perkara yang mungkar tersebut dengan cara yang baik. Lalu kalau kita telah melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan baik, maka sewajarnya sebagai seorang Muslim kita terimalah teguran tersebut dan berhentilah daripada melakukan perkara yang mungkar tersebut. Dan tindakan itu tidak termasuk dalam apa yang dinyatakan dalam hadis ini. Kemudian yang terakhir, nasihat saya kepada khususnya diri saya dan juga kita semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian,
para penuntut ilmu khususnya tidak perlulah terjebak dalam perkara-perkara yang termasuk dalam perkara-perkara yang tak berkaitan ni, bila mana kita ni sibuk dengan kritikan yang melampau dalam kritikan ilmiah. Ya, kita tak nafikan ada ruang untuk mengkritik pandangan dalam agama. Kita mungkin tak bersetuju dengan mana-mana pandangan ustaz ke dan sebagainya. Ya, itu ada ruang. Akan tetapi menjadikan itu sebagai satu rutin hidup kita. Setiap hari kita ni buka saja platform media sosial kita cari kesalahan mana-mana ustaz. Hak tu kira kita nak tibai dah. Hari kita tibai dah. Lepas tu kita tag ustaz lain pula, tolong komen pada ustaz ni. Kita kawan tu komen balas balik, kita pun tag ustaz kita, kata tengok dia ni jawab sekian. Lepas tu kita duk jawab pimai sehingga masa kita ini dihabiskan dengan benda tu saja. Sedangkan kita mengaji tak tahu mana pun. Jadi para penuntut ilmu harus sedar tentang hal ini dan tidak menyibukkan diri dalam perkara yang la ya'ni, perkara yang tak penting pun untuk dia terjebak. Fokuslah kepada menuntut ilmu, sibukkan dengan diri, perkara yang patut kita sebagai seorang muslim sibukkan diri, menuntut ilmu, memperbaiki diri kita untuk menjadi muslim yang lebih baik. Mudah-mudahan insya-Allah nasihat yang Nabi SAW bagi simple ni akan memberi kesan yang besar dalam hidup kita insya-Allah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya ingat setakat tu dah saja kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita semua. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.